Saya ada lagi 2 topik. Kita ada Latin Square dengan Greco-Latin, baru BIBT. Tak apa, mungkin ada hari ni Latin, hari Khamis ni Greco-Latin, lepas tu recording video Minitab dan BIBT. Alright, boleh. Okay. So, soalan ni, sekejap saya check dulu. Takut kamu ada typo. 7368747167 Okay. Saya cuba tambahkan Saya semak satu je tau. 67, betul lah 67. Okay. 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 Yang bawah 7871 74 75 78 Okay. So, saya masukkan semua sekali. Mata boleh juling buat benda ni. Ini data banyak. Tapi belum masuk chapter sheet lagi. Kalau chapter sheet lagi banyak. Dia ada 8. Okay. Okay, betul lah. 1435. Okay, so kita tengok chemical dengan bold. Okay, kenapa bold adalah block? Kita tengok soalan. Dia kata dia assign bold sebagai blocks. So, bold ni automatic block lah. Chemical ni automatic treatment. Ni, effect of the four chemical. Alright, so ni total treatment. Okay, betul. Susunan treatment dengan chemical dia, betul. Saya punya test 2, dia punya block dia melintang. So, hati-hati. Dia boleh berubah. You kena baca soalan betul-betul. Okay? Dia punya kedudukan dia tak sama. Dia boleh random. Right, so testing, okay, betul, hypothesis. Tengok dia gunakan treatment tau equals to 0, okay. Dan yang untuk blocking digunakan beta, okay. So betul lah, dapatlah 2 marks kat sini. Nombor 1 je, 1 mark lah. Salah satu ni 2 marks. Or yang ni 2 marks, antara 2 tu Sebab sekarang ni macam saya cakap, dia baca soalan. Kalau soalan ni dia suruh buat apa? Dia suruh test yang mana? Okay, yang ni dia cakap analyze the data from this experiment using alpha 0.05 and draw appropriate conclusions. Dia tak bagi tahu pun nak test apa. Tapi sebenarnya ada soalan tu, dia cakap a chemist wishes to test the effect of 4 chemical agents. Which mean dia nak test effect untuk chemical sahaja. So you kena test untuk treatment sahaja. Dalam soalan dia selalu cakap macam tu. Jangan risau, buat dua-dua tak salah, lagi selamat. Okay. So, kita tengok treatment, kita fokuskan yang ni, saya starkan. Okay, next kita tengok dia punya formula. Okay, macam saya cakap, tak payah buat macam panjang, nanti dia punya formula panjang kan. Pengiraan tu banyak. So, kita tengok summation dia adalah betul ke tak? Okay, betul. So, kita tolakkan dengan okay. So, dapat 1.75. Okay, betul. Saya tak tahu nak letak berapa markah, biar je lah. Tapi yang penting betul. Treatment, okay. Tengok dia gunakan treatment. Treatment kita adalah A. Tapi dia kena
berlawanan. So 1 over something tu adalah 1/b. Nampak dia guna 1/b. So yang ni betul formula. So hati-hati. Kalau treatment kita guna 1/b. Dia inverse. Okay, so 1/5 because b equals to 5 and then tengok dia punya total ni dia squareskan semuanya. Dia total ni dia squareskan and then dia sumkan. So tu namanya sum of square. Okay, so dia dapat sekejap saya tengok dulu dia ada typo tak? Tak ada typo. Okay, so yang ni saya tukar. Yang ni 1/5. Dan yang ni saya tulislah nilai dia. Senang je, saya tukar depan je. Okay, so dapat 12.95. Okay, betul. Okay, so kalau blocks 1/A, okay, 1/4. So saya tukar kat sini 4. Oops. Ini saya tukar 294. Saya follow je 274. 291. Okay, so ini kuartal 5. So kita tambah lagi 1. 274 square. Okay, so betul juga. So kat sini calculation dah mantap lah. Okay, so dapat banyak lah markah, collect je. Dan minuskan total, tolak treatment, tolak blocks. So saya check. Okay, betul. So bahagian step ni dah okay, tak ada masalah. Anormal table, okay, betul. Okay, A-1 untuk treatment. So ada A 4, 4 tolak 1, 3. B 5 tolak 1, 4. 4 kali 3, 12. 20 tolak 1, 19. Okay, dapat 1 marks. Mean square. Kita ambil sum of square ni bahagi dengan degrees of freedom. Okay, so betul. Lepas tu 157 bahagi 4. Betul. Okay, kejap je buat benda ni. 1.8 bahagi 12. Okay, betul. Then F0. F0 ni pula kita ambil jawapan tadi mean square bahagi dengan error. Bukan bawah dia tapi error. Dia mesti bahagi dengan error. Okay, so betul. Round off 3 decimal point. And then the last one 39.25. Okay, betul. So kat sini dapat full mark untuk anormal table. And then kita pergi kepada F table untuk treatment. Sebab yang ni saya startkan. Kita nak test treatment sahaja. Okay, dia gunakan degrees of freedom bagi treatment, iaitu DF treatment dan DF error. Sebab tu DF treatment dia 3, DF error dia 12. Tengok table. Table Modoc. 11 kali. Oops. 3, 12. Okay, sini So dekat sini 0.05 alpha, so 3.49. Mana tadi? Okay. Okay, betul. Yang ni confirm lah betul sebab dia sebelah je. So kalau sebelah, oops, 3.26. Okay, betul lah. 3.26. Okay. Test for the treatment. Okay, yang ini tengok kat sini kenapa jawapan dia berbeza? Sebab blocking dia dah makan banyak space. Dia dah tarik banyak data dalam tu. So treatment tinggal sikit. Jadi bila treatment tinggal sikit, dia punya null hypothesis dia kita accept. Sebab tengok 2 lebih kecil daripada 3, betul tak? So kita accept. Okay, tapi untuk blocking 21 lebih besar daripada 3. 21 lebih besar daripada 3.26. So kita reject. Okay, dua-dua betul, tapi pilih salah satu sahaja. Dan kita bagi tahu kat sini kalau kita accept, kita cakap dia tak akan effect pun dekat mean tu. Sebab mean tu tak ada differences pun, dia tak ada beza pun. Okay, so ni betul. Tapi kalau dia reject untuk blocking, maksudnya dia punya effect tu sangat tinggi. Sebab tu dia cakap dia effect dia mean. Blocking ni sangat effect. Jadi kesimpulan yang kita dapat buat adalah
data ni kena guna blocking sebab dia memberikan kesan yang sangat tinggi. Okay, faham Itu contohlah. Habis. Contohlah untuk chapter 3 yang basic punya chapter 3. So hari ni saya nak sambung kepada Latin square. Okay, Latin square ni ditambah sikit je. Kita dah belajar 4 row. Kita belajar treatment, kita belajar blocking, kita belajar error dengan kita belajar total. Sekarang kita tambah lagi satu iaitu Latin. So ada 5 row tadi. 5 row lagi. Saya rasa dia gunakan example yang sama. Sekejap saya cuba buka notes. Saya suka buku ni sebab dia suka guna example yang sama. Betul? Oh tak. Dia guna example yang lain. Okey, dia gunakan example yang lain ke? Dia guna example yang lain. Alright. So, kat sini kan. Saya nak baca sikit lah. Kat sini kita tengok kenapa kita belajar blocking design. Bila blocking design ni yang blocking lah tadi tu. Kita buat untuk kita kurangkan atau reduce the error lah. So dalam eksperimen tu kalau you belajar kenapa kena guna blocking. Sebab blocking ni tujuan dia untuk kurangkan residual error. Okay. Dan removing variability lah. Dia ada dua utama apa dia punya purpose. Two purpose yang utama. Okay. Dan kita tahu randomized completely blocking design ni adalah untuk known and controllable nuisance factor. Maksudnya nuisance factor tu kita tahu dan dia boleh dikawal. Itu je tujuan kita belajar RCBD. Sebab dalam kita punya konsep ni, statistik degree ni kita belajar RCBD sahaja. Yang known and controllable. Okay. Kemudian sekarang ni kita ada benda yang baru iaitu kita ada Latin square. Kenapa kita guna Latin square? Sebab dia ada letters A, B, C, D dan E. Apa itu letters Latin? Latin letters ni. So Latin letters dia letakkan lagi adalah sebab dia kenapa dia nak letak tu sebab dia nak buat dia nak kaji lagi efek yang lebih dalam apabila another factor masuk lagi dalam tu. Faham tak? Maksudnya kita letak blocking sebagai factor. Tapi kita letak lagi satu factor iaitu Latin letters lah. Mungkin factor yang lain. Tapi kita gelarkan dia sebagai Latin letters lah ataupun Latin square method. So contohlah, you all dah ada operator sebagai blocking, you all dah ada material sebagai treatment. Tapi you tak puas hati lagi, you letak lagi satu factors yang random factors dan gelarkan dia sebagai ABCDE lah, Latin square. Okay, ni baru ABCDE. Okay, tengok kat sini. Dia punya format, Latin square ni sentiasa square. Sebab tu nama dia Latin square. Latin square design. Kenapa square? Kenapa dia petak? Sebab bilangan treatment dengan bilangan operator dia mesti sama. That's why bila dia punya data, dia akan 5 kali 5 atau 4 kali 4 atau 6 kali 6. Bergantung pada bilangan treatment. Maksudnya bilangan treatment mestilah sama dengan bilangan blocking. Sebab tu kita panggil dia square. Kalau dia tak sama, dia bukan square, dia rectangle. Okay, so kena tahu yang tu. Sebab tu dekat sini dia letak. Okay, ABCD, ABCD. Dan kalau korang perasan juga, saya conteng kat sini. Kalau sini ada A, dalam baris tu dia tak akan ada A. Dia occurs once only. Okay. Sama juga dekat bawah ni, dia tak akan ada A. Okay, next. Tengok yang kedua. Kalau A dekat sini dia tak boleh. So, maksudnya A akan berada antara sinilah.
Okay, so sini A. Okay, dekat nombor 2, bawah sekali. So A kat sini dia tak boleh pakai. Okay, macam inilah. So A yang ketiga, dia letak dekat sini. So yang ni dia tak boleh pakai. Pada sini dia tak boleh pakai, sini. Yang keempat dia letak kat sini. Okay. So dia tak boleh pakai yang ni. Maksudnya dia tutup lah, dia tutup jalan. Dia bersilang, dia intersection, dia tutup. Last kali A dekat sini. Jadi, bila you all, tak adalah, korang takkan buatlah projek pasal Latin Square. Ini just bagi tahu nasihat je lah. Bila nak buat Latin Square, dia akan jadi macam tu lah. Dia macam ni. Nampak tak? Pattern dia. Kan? Dia macam main sudoku, dia tak boleh sama. Siapa yang pernah dengar pasal sudoku kan? Kalau you all main sudoku kan ada 9 macam ni kan? Ada dah lebih ni. Macam ni lah. Ada 9 kotak kan? So dalam 9 kotak ni kalau dah letak nombor 7 tu tak boleh ada lagi dekat sekeliling intersection tu. Faham? Jadi sama juga konsep dengan ABCDE. Dia gunakan konsep sudoku. Jadi ni baru je Latin Square. Dia macam puzzle lah. Okay. Dan kita belajar paling maksimum 6x6 lah sebab ni paling advance, paling besar. Kalau korang buat 9x9 tu sampai esok tak siap. Okay, bermuka surat. Okay, dan kita macam biasalah. Tambah lagi model. Apa pula model tu? Effects dia. Okay, kita tengok kat sini. Yang kita belajar sebelum ni adalah mu. Lepas tu kita belajar treatment. Lepas tu kita belajar blocking. Sekarang kita tambah lagi satu, alpha. Tapi yang ni just pengetahuan je lah. Okay. So ni korang boleh take note Ni adalah statistical model bagi Latin Square. Jarang soalan tanya. Tapi kalau soalan tanya, you boleh teka lah. Mesti ada something yang new kan. So new tu mestilah alpha. Benda yang baru tu mestilah alpha. Okay, lebihan ni kamu boleh baca I untuk apa, J untuk apa, lepas tu K untuk apa. You boleh baca lah kat sini. Ini just theory. Formula macam biasa saya tak nak explain yang tu. Saya suka tengok formula dalam table. Dia lagi senang. Saya suka screenshot dan spam dalam group. Okay. Next. Calculation. Okay, tengok calculation dia. Dia ada sedikit perbezaan calculation. Sikit je, tak banyak pun. Okay. So, tengok kat sini. Kita buat macam biasa. SST kita buat macam biasa. SS treatment kita buat macam biasa. SS blocking kita buat macam biasa. Tetapi untuk Latin ni dia special case. Sebab kita nak kena cari dia punya total bagi setiap nilai A, B, C, D dan E. Itu je tambah sikit je benda baru yang korang kena input dalam kepala, dalam memori masing-masing. So kita try buat sama-sama, kita buat sikit-sikit dulu, nanti aku opening. So kita buat sikit-sikit dulu. Okay, ni data dia Kalau saya akan buat step by step. So mana nota? Okay ni. Sekejap. Ni nota W9. Okay. So kita tengok ni. Si padam tu. Okay, first step kita kena letak dulu kumpulan ni. Maksud saya completekan dulu table ni, table data ni. So masa dapat soalan tu mungkin korang boleh salin balik lah dekat dalam
flashback atau buku jawapan, salin balik macam ni. Lepas tu, tambahkan dekat kolom yang baru. Kat sini kita kena tambahkan total treatment lah. Okey, sebab ni kan material kan. Material adalah treatment. So mungkin boleh cakap total YI. YI untuk treatment. Dalam bracket treatment lah. Yang ni bawah dia ni total blocking kan. So total YJ. Okay. Alright. So ni step 1 sebelum kita masuk hypothesis punya step. Maksudnya kamu completekan dulu table. So macam biasa. Sekejap Yang ni cari je lah 24, 90, 20, 19, 24, 24. Okay. So dapat 111. Okay, dapat 111. Ni 134. Salin sebab nanti nak kena upload dalam Padlet. Oops, padam tak. So total 635. Right. So ini macam biasalah yang you all buat. Total treatment, total blocking. Sekarang, apa yang korang kena buat adalah cari lagi satu kolom atau buat lagi satu bahagian yang baru, mungkin additional lah. Okay. Tulis total Latin.
letters. Okay, total Latin letters. Okay, kita ada A, kita ada B, C, D dan E. Kita ada 5 kali 5 Okay, how dia buat? Tengok example. Okay, total ni dia tambah je ke? Kenapa dia negatif? Sekejap saya nak tengok dulu. Okay. Oh, ni sebab example ni dia guna kaedah coding. Coding tu maksudnya dia, saya tak ajar tau kaedah coding ni. Dia tak ada masalah pun. Jawapan dia still sama. Cuma kaedah coding ni saya tak ajar masa first class hari tu. Tapi cara dia adalah kita total upkan sahaja keseluruhan A, B, C dan ni lah A campur ni lah nilai-nilai ni. Okay. Ada sebab kenapa saya cakap apa ni kena gunakan kaedah coding. Sebabkan kita kena total up semua letters A, B, C, D dan E. Tapi dalam example dia tulis dia guna coding kan. Maksudnya pada kelas higher. Boleh tapi berapa orang tu? Saya berempat. Boleh. Tapi jangan bising lah. Okay. So maksudnya dia guna kaedah coding tu sebab dia nak kurangkan integer je sebenarnya. Tapi tak ada masalah pun kalau tak buat. So tak payah fikir pun pasal tu. So example tu kamu just biarkan. Kamu tengok example ni. Okay. So A kamu tambahkan. Cuba tambahkan yang merah tu. 24, 36, 27 dengan 36. So kamu akan dapat 143. Sekejap warna dia terlalu gelap. Saya nak cerahkan sikit. Okay. So 143. Okay, kemudian B, okay, 17. Pada ini. 17, 20. Ni jangan salah tambah tau sebab ni kamu kena cari sendiri. 1, 2, 3. Dia macam setiap line atau setiap kolom tu akan ada lah. So boleh pilih salah satu tu kamu tambahkan. 17. So dapat 101. So tambah je semua C, D dan E. Sama tak jawapan? Sama Okay. So dah siap macam ni, boleh terus mulakan step yang pertama dalam ANOVA lah. Kita gunakan pengiraan, hypothesis testing dulu. So yang pertama adalah declare hypothesis. Okay, untuk hypothesis ni nak declare kita kena baca soalan. Okay, soalan dia nak suruh kita buat apa? Dia nak kita tak apa. Dia bagi tahu dia nak soalan apa, tapi biasanya dah exercise dia akan bagi tahu lah. Yang ni kita try buat hypothesis testing bagi treatment dulu.
H0 equals to apa? Samalah. T1 equals to T2 equals to 3, 4, 5 kan? Jadi 5 equals to 0. Lepas tu Ti not equal to tau J for at least one pi I J ya, something macam tu. Betul ke? Tengok balik. Maksudnya ni dia tak fokuskan hypothesis testing, tapi you just fahamkan je lah yang ni. Saya buat satu je. Yang kedua, cari sum of square. Statistical analysis lah Statistical analysis. Muat tak? Okay, boleh lah. So first, SST untuk total adalah tadi kita dah tekan calculator kan? So formula dia adalah summation of y squared minus summation of y dikuasakan 2 over n. Okay. So kamu try buat summation minus 16805 aku tolakkan dengan 635. Okey, over dengan n. N kita ada 25 sebab 5 kali 5. Okey, then cuba cari enam tujuh enam. Okey. Yang ini untuk SST. Nampak tak? Sama je kan? Sebab tu saya cakap kalau kamu tak buat coding pun, at least jawapan dia sama. Dia takkan lari. Okay? Alright. Next. Kita cari treatment pula kan? So SS treatment equals to, okay, 1 over apa? 1 over B kan? Okay, 1 over B. Lepas tu summation of yi squared minus summation of y over n. Sinilah. Okay, so nanti salin balik B dengan A sama 5. So 1 over 5. 1 over 5 kat bracket. Okay, cuba tengok dia punya summation. So summation dia kat sini. Saya copy saja. Sekejap saya copy kat sini. Okay. Then kita copy balik yang atas tadi. Tolak dengan 635 kuasa 2.
So inilah. Alright, so apa jawapan dia? Kita tengok. Okay, saya ambil kat sini. Kita tukar yang depan So 1/5. Okay, yang ni boleh 111 kuasa 2 tambah 134 kuasa 2 tambah 150 kuasa 2. Okay, sama jawapan 68. Sama kan? Okay. Laju korang buat. Okay. Tengah kelas. Okay, next adalah blocking. Cuba buat blocking dulu. Sama je step dia. Kalau contohnya lah, kamu tulis SS treatment, tapi kalau nama dia sebenarnya adalah SS batches pun boleh, tak masalah. Dia asalkan nama tu betul lah. Okay. Sama juga dengan blocking, kalau kamu nak tukar dengan operators pun boleh. Yang tu tak ada masalah. Okay, next. Benda baru adalah sums of squares bagi Latin. Okay, yang ni saya tunjuk sikit. Okay, Latin tadi kita ada total dia. So, saya copy yang ni balik. Saya just nak bagi rujukan sahaja. Sekejap tak tepi dulu. Okay, Latin ni kita ada 5 jugalah. Okay, SS Latin. Okay, so apa formula dia? Kita tengok dalam notes. Dia gunakan 1/P. Okay, apa maksud P? P ni adalah bilangan apa orang panggil? Symmetrical. Maksudnya ada 5 kan? 5 kali 5 tu 5 lah. Maksudnya P equals to 5. P mesti sama. Kalau macam tadi, kita ada A sama dengan 5. B sama dengan 5. So, dia kan simetri kan? So, P equals to 5. Itu maksud dia. Okay, mana kat sini dia ada bagi tahu lah P itu yang mana satu. Okay, ni. Ni adalah Latin in general, Latin square for P factors or P times P Latin square. So, maksudnya kalau tadi saya cakap lah, dia kalau 4 kali 4, maksudnya 4 treatment, 4 blocking, maksudnya P equals to 4. Okay, itu kena tahu P itu datang dari mana. So, nak senang, dia semua square, dia semua sama. 1/5 juga. Okay. So, dia buat ini
Dia guna J kan. Okay, tak apa. Yang ni kalau kamu tulis y 1/5 lah. Okay. 1/5. Okay, cara nak darabkan yang dalam tu, buat square bracket and then buat benda yang sama, letakkan nilai summation tadi. So kita ada warna purple mana warna purple hilang dah. Okay. 143. Okay. Tambahkan dengan yang lain lah. Nampak tak? Formula dia sama je kan? Dia just another additional calculation sahaja. Nanti Greco-Latin sama juga tau. Kamu akan ada benda yang sama juga. So dia tak akan jadi susah lah. Cuma panjang. Okay. So saya dah boleh padam ini. Right. Okay. Belakang tu sama juga. Ikut yang sama. Then kamu kira je lah. Tukarkan yang dalam tu. So 330 kan? 330. Sama tak? Okay. Alright. Jadi nampak tak? Balik-balik SSE, error dia adalah benda yang sama. Dia mula daripada awal chapter sampai sekarang dia tambah je yang belakang tu. So SSE sama dengan total lah. Total tadi kita ada dalam 676. Okay, 676. Kita tolakkan dengan treatment. Treatment kita ada 68. Kemudian kita ada blocking 150. So kita minus 150. And then Latin kita ada 330. So kita tolak dengan Latin. Okay. Dah tolak 4 perkara ni. Kita dapat dia punya sum of square bagi errors. Dapat 128. Sorry, kita guna merah. Alright. And then construct di ANOVA table. That is source of variation. That is sum of squares. Lepas tu kita ada degrees of freedom. Kita ada mean square. Dan kita ada F null, benda yang sama. Alright. Yang ni kamu jarakkan sikit lah. First source of variation adalah treatment kita. Treatment kita adalah batches. Kalau kamu tengok di sini. Okay. Ataupun kamu tulis raw material pun boleh. So, kalau kamu tulis apa-apa lah yang faham, material ni adalah treatment. Okay, lepas tu kamu ada operators sebagai blocking. Kita tulis operators. And then kamu ada Latin. Latin ni, kamu tulis Latin sahaja. Sorry, formulations. Dia letak kat sini formulation. Kenapa? Sekejap Mesti dia ada mention kat atas tadi. Kadang-kadang saya kena cari juga ni. Tak apalah, nanti dalam soalan tu nanti kamu nampak lah. Okay. Yang ni saya tak nampak kat mana dia letak formulations tu. Tak kisah susunan ni kat mana pun. Kalau tak tahu tulis je Latin. Okay.
So nanti apa nilai sum of squares bagi treatment? Kalau raw material kita ada 68. Kalau operators kita ada 150. Kalau Latin tadi kita ada 330 dan kita ada error kita adalah 128. Okay, so error bawah ni. Dan akhir sekali diikuti dengan total. Kalau treatment blocking dengan Latin tak ikut susunan pun tak apa. Tapi yang penting error dengan total mestilah belah bawah. Kalau ikut susunan dia lagi senang. So sum of squares bagi total adalah 676. Okay. Degrees of freedom 5 tolak 1. 5 dia punya A kan. So 5 tolak 1 4. Saya tulis 4 Okay, operators blocking ada berapa? 5 juga kan. So 5 tolak 1 4. Dia mesti sama. Lepas tu formulations sama juga P tolak 1. P pun 4, jadi 4 tolak 1. Sorry, P 4 pula. P adalah 5. 5 tolak 1 4 juga. So nampak tak? Degrees of freedom bagi ketiga-tiga ni sama kan? So senang lah formula nak ingat. Okay, error dia susah sikit. Kita tengok formula dia Okay, error dia kita ada P tolak 2 darabkan dengan P tolak 1. Kenapa? Okay, ada orang tak tahu kenapa P ni kena tolak dengan 2, lepas tu P ni kena tolak dengan 1. Okay, yang depan ni, yang ini adalah untuk treatment dan apa? Treatment dan blocking. Okay, pandai. Tapi yang bawah ni, yang kedua ni, yang kanan ni, ini untuk Latin. That's why dia buat treatment blocking, dia letak -2. Sebab kita ada dua variable sahaja. Kita ada treatment dan kita ada tau, kita ada beta. Sebab tu dia -2. Kalau dia ada -1 dekat Latin, maksudnya itu adalah alpha. Okay, kena faham So, di sini kita punya formula kita kena gunakan, sorry. Nak tumpang duduk ke? Boleh, tapi jangan buat bising. Boleh? Boleh Okay. Okay, next adalah kita punya formula. Alright. So, kita punya formula kita adalah P minus 2 times dengan P minus 1. Okay, so kita ada 5 tolak berapa? Tolak berapa ni? 2 kan? Okay. Lepas tu darab dengan 5 tolak 1. Okay, good. Next, kita sum up the total berapa? Kita calculate berapa? Okay, 3 kali 4, 12. Okay, next. Final adalah total punya degrees of freedom. Okay, macam biasalah. N minus 1. Okay, 25 minus 1 equals to 24. Kenapa 25? Sebab, yes, sebab N besar kan. Tapi sebenarnya salah. Formula dia adalah P kuasa 2 tolak 1. Nampak tak beza kat situ? Okay. Tapi tak ada jawab salah pun. Faham tak? Dia tak salah pun. Jawapan dia betul. Tapi beza formula. P ni nak menunjukkan yang dia adalah Latin square. That's why, kenapa P kuasa 2? Sebab treatment times blocking. Sebab tu P kuasa 2. Kita ada 2 P kan? Lepas tu kita minus dengan 1. 1 tu datang daripada yang kita nak letakkan alpha tadi tu. Faham Okay. So sama je kalau kamu buat N minus 1 pun sama je. Okay, next. Sama juga mean square. 68 bahagi 4. 150 bahagi 4. 330 bahagi 4. Faham Sama je. Kita buat benda yang sama macam chapter 2. Yang mana? Yang dalam notes. Saya buat untuk populations. P minus 1. Yang mana? Yang Yang di total tadi ke? F. Oh, F null.
dalam notes ni dia buat satu je sebab dia nak test Latin square. Dia nak test the effect of Latin square. Kalau kita test tadi, kita test untuk treatment kan. That's why kalau boleh buat semua. Sebab semua tu ada markah. Dalam ni kita buat semua sekali. So kita letak 68 bahagi 4 17. 150 bagi 4 berapa? 37.5. And then kita letak 330 bagi 4. So 82.5. Okay. Luar. Boleh. Boleh. Lagi selamat letak semua. Okay. Then error ni pun sama. 128 bagi 12. So 10.667. Sekejap bagi saya ni sekejap. Ni textbook ni. Sebab kita nak bagi kamu nampak contoh-contoh soalan Latin square. Oh, terlebih dah. Hari tu saya bagi soalan apa 4.3, 4.4 kan? So kita tengok 4.7. 4.7 kan? 4 point apa lagi? 4.10 pun bukan. 4.22. Nah ni. Kita tengok contoh soalan ni. Nampak? The effect of 5 different ingredients A, B, C, D, E is being studied. So sekarang kamu nak study siapa? A, B, C, D, E. So automatically kamu akan study Latin square. Faham Jadi maksudnya dalam soalan ni dia nak kamu test the hypothesis about the Latin. Walaupun dia minta Latin, buat je semua. Okay? Tapi untuk hypothesis testing, untuk Latin, dia guna alpha. Okay? So nanti kamu tukar alpha je lah. Alpha 1, alpha 2 sampai alpha 5 and then equals to 0. Okay? And then kat sini kamu tengok soalan ni macam tu je lah. Dia bagi seketul macam ni. So maksudnya buat macam tadi je lah. Example tadi. Sama juga dengan yang ni, Latin square. So ada dua soalan Latin square di sini. Oh ada lagi. 4.35. Yang ni Greco. Yang ni hari Khamis ni lah. Greco. Oh, Greco. Greco panjang. Okay. Apa? Sama balik. Greco tu cerita hari Khamis ni. Okay. So, macam mana nak buat? Cari F0. Ambil 60, ambil mean square. Bahagi dengan. Sebab tu saya letak warna merah kat sini. Faham So, jawapan dia adalah 17 bahagi dengan 10.667. So, dapat 1.594. .516. .734. Okay. Dah siap? Then F table kan? F table F alpha 0.05
Okay, ni ada 3 lah. Ada treatment, ada blocking, ada Latin. So, benda yang sama. Kalau kita nak tengok treatment bagi, F table bagi treatment, so kita gunakan 4 dan 12. Betul tak? Untuk degrees of freedom. So, ni 4, ni 12. Kemudian, kita ada sama juga 12. Sama juga formulation 4, 12. So, semua tu sekali je kamu buat. Faham So, kamu tengok dalam ni, dalam table Murdoch, 4, 12, sini. 3.26. Okay. 3.26. So, nampak tak di sini kamu boleh cakap bila nak buat decision, okay, untuk yang saya starkan ni adalah yang kita nak test, iaitu Latin. Okay, untuk formulation. So, kamu boleh cakap reject null hypothesis, betul tak? Reject null hypothesis. Sebab apa? Because F null lebih besar kan? Lebih besar daripada F ni F alpha for 12, which is 7.734 more than 3.26. Senang je. Okay. Jadi another decision tu kamu boleh buat lah kalau kamu nak. Okay, yang ini saya buat yang the important one. Sebab dia nak formulation kan. Nak test Latin square. So saya buat yang tu. So yang lain tu mungkin kamu boleh cakap accept null hypothesis. Okay, kenapa? Yang ni untuk blocking lah. Because, ini untuk treatment. Because F null is less than F alpha. Okay. Iaitu 1.5694 less than 3.26. Kalau blocking, accept juga kan? .156. Okay, so nanti letak dalam bracket. Yang ni adalah untuk Latin ataupun formulation. Yang ni letak treatment. Yang tu bawah sekali tu letak blocking. Tapi saya startkan untuk yang Latin sahaja sebab kita nak test the formulation. The effect of formulation. So finally, apa kamu punya conclusion? Okay. Conclusion dia adalah there is sufficient evidence to conclude that the formulation ataupun the Latin, tapi lebih baik kalau ada nama lah. Macam sekarang ni, dia letak nama dia sebagai formulations. So the formulations is affect the mean. Betul tak? Affects the mean. Mean apa ni? The rocket propellant problem. Batches of raw material and operation represent randomization. Okay, so maksudnya batches of raw materials dengan operators tu adalah randomization, iaitu treatment atau blocking. Jadi benda yang ditambah adalah rocket propellant.
Jadi yang tu automatically dia punya yang kita nak test. Ni lah. We conclude that there is significant difference in mean burning rate generated by different rocket propellant formulation. Mean burning rate. Ada burning rate ke kat sini? Saya try baca soalan dia. Dia ni punya soalan tu pelik. Ni rocket propellant problem. Ni lah. For example, suppose that an experimenter is studying the effects of 5 different formulations of rocket propellant. Ini soalan dia. Kat sini dia punya. Okay. Jadi, on the observed burning rate. So, maksudnya, dia nak tengok adakah formulation tu affect the mean of the burning rate of rocket propellant kan? So, kamu buat ayat sendirilah kat situ. Kamu tulis, the formulation is affect the mean burning rate of apa? Payah kot. Sampai mean burning rate je kot. Tengok balik conclusion kat sini. Okay. Itulah. Burning rate. Tulis je lah at alpha equals to 0.05. Okay. Yang ni kalau nak tahu kenapa saya buat satu je ayat, sebab soalan tu dia cakap dia nak test formulation sahaja. Tapi kalau soalan tu dia tak cakap, boleh buat semua. So macam saya cakap lah, kalau kamu confused, buat je semua. Bila kamu buat semua, selamat. Faham tak? Bila kamu buat semua, dia jadi selamat. Sebab semua jawapan dah ada. Doktor tinggal nak tanda. Kalau dia tanya nanti sebab baru punya alpha. Kalau macam formulation tu dikira sebagai Latin. Tengok yang ni dia nak test the formulations kan. Tapi formulations tu adalah Latin kan. So dia punya hypothesis testing ni. Alpha is the row effect. So alpha. So guna alpha. Hypothesis testing ni adalah alpha. So H nanti betulkan balik. Saya tak tahu yang tadi. So betulkan balik, tukar jadi mean. Sorry, alpha. Ni alpha. Kita ada tau, kita ada beta, kita ada alpha. Okay? Okay. Ini last kali. Alright. So itu sahaja berkenaan dengan Latin square. Berapa page kamu buat? 2. Greco-Latin 3 page. Tapi Greco-Latin sebenarnya saya boleh je habiskan terus. Tapi saya just cakap je boleh. Tapi kalau kamu tengok ni, dia tak masuk ni. Ni. Yang ni lah. Nampak tak ada Greek letter? Tahu tak kenapa nama dia Greco-Latin? Sebab Greek nama asalnya. So sebutan ni kita panggil Greco. Okay, sebab nama asal orang tu adalah Greco. Jadi Latin ni adalah yang alfabet A, B, C, D, E. Manakala Greco ni kita gunakan Latin, Greek punya letter. Okay, Greek punya ni lah. So kalau kamu tengok, ni lah.
sebenarnya yang ada banyak-banyak benda ni alpha, delta kan, delta, lepas tu ada beta, ada gamma, ada apa lagi satu? Yang E apa? E lah, epsilon. Macam salah je, macam tak lah, saya tak ingat lagi satu apa. Dan lagi satu lah, yang E punya kan. Saya tak tahu lah, tapi mungkin tak masuk kot yang E tu. Tapi jangan risau, dalam soalan dia akan bagi tahu dia punya ni. Lepas tu dia akan letak lah sama dengan something number. Macam tadi lah, kan? Sama je, gunakan konsep yang sama. Kamu cari total Latin, tapi tambah lagi satu. Tambah apa dia? Total Greco kan? Benda yang sama je. Buat benda yang sama. Tapi dia ada sedikit penambahan lah. Nampak kat sini. Dia ada theta, dia tukar Dia apa benda ni? W, ada phi kat sini. So, yang ini next class, hari Khamis saya akan explain sebutan dia macam mana. Dan mana satu theta, mana satu yang W ni dan mana satu yang ni. Okay. Dan kita ada nampak kat sini. Tambah lagi satu row. Okay. So far dia nak tanya tak untuk Latin square? Gambar-gambar latihan tu semua ada kat kamu kan? Kalau tak jumpa kan, nanti kamu tengok dekat apa? Buku lah, buku teks. Kamu ada kan buku teks ni kan? Douglas Montgomery kan? Saya ada share. Nanti kamu download yang tu. Saya screenshot senarai exercise yang Dr. Haida bagi. So Dr. Haida nak kamu buat lah. Tak tahulah macam mana kamu hantar kat sana. Tapi ini adalah senarai exercise yang dibagi. Okay. So buatlah. Siap-siap. Kalau diminta baru hantar. Tapi untuk kelas saya nak kamu uploadkan Latin Square yang kamu salin hari ini. Okay, saya dah sediakan section. Kamu uploadkan sahaja dalam PDF. Dan nak habis chapter 3 dah. Dah berapa kelas lah kita buat? 6. Kuliah ke-6. Kuliah ke-6 je dah masuk chapter 3 kan? Dah nak habis lah. Quiz kamu bila quiz 2? Bila quiz 2? Tak buat lagi quiz 1. Quiz 2 bila quiz 2? Sebab masa saya punya zaman, kita orang quiz 2 waktu test 2. Sebelum test 2 tu, jawab quiz 2 dulu, baru jawab test 2. Dalam hari yang sama. Sama juga dengan quiz 1, jawab dengan hari yang sama dengan test 1. So kalau korang nak tahu sebenarnya quiz 2 tu adalah hari yang sama dengan test 2. Yang ni, chapter ni. Chapter yang sama. Jangan risau. Quiz 2 dengan chapter test tu dengan quiz tu topik yang sama. Beza dia objektif dengan subjektif je. Jangan risau, soalan senang. Apa lagi Saya ada tinggal apa-apa ke? Tak ada kot. Tak ada. So far tu je lah, 1 jam yang telah gitu.